Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa li sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul huzna sahlan idza syi'ta sahlan ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Kepada ibu dan ayah yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah, pertamanya marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan, dan dengan izin Allah kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabatnya, kepada para sahabatnya. Seterusnya kita hadiahkan kepada ibu kita. Sebutkan nama ibu kita. Kepada ibu mertua kita, kepada ayah kita, kepada ayah mertua kita. Tidak lupa juga kepada suami dan isteri yang kita kasihi. Juga kepada anak-anak kita. Dan juga kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Li Nabil Karim wa alihi wa ashabi kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim, Allahumma ya halim, Allahumma ya halim. Allahumma balligh maqasidana fa innaka khairur raziqin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah ibu dan ayah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran. Sebelum itu saya nak mohon maaf kepada Tuan Haji Malik. Bulan lepas kita janji nak pergi ngeteh. Sekali dapat panggilan telefon, saya terpaksa bergegas. Ada urusan apa ni? Ada kematian. Dia itulah, kematian ni dia tak kira masa kan. Kalau Jumaat Sabtu insya-Allah, kalau hari sekolah saya tak ambil lah. Kalau hari Jumaat Sabtu, dan kalau saya tak bertembung dengan program dan sebagainya, insya-Allah saya membantulah. Sebab macam saya tak bukannya sepenuh masa. Saya cuma menguruskan kalau macam dekat rumah kan, dia nak mandi kat rumah, dia nak mandikan. Maknanya ahli keluarga dia nak mandikan, baik saya akan datang. Maknanya ustaz saya nak uruskan sendiri, baik saya akan datang, saya akan pandu mereka daripada A sampai Z. Macam tu. Saya bukan macam puji kita yang uruskan, tak ada. Bukan. Baik. Alhamdulillah ibu dan ayah, pada hari ini kita akan membahaskan, kita akan sambung kepada fiqh jenazah kita berkaitan dengan, masih lagi berkaitan dengan kain kafan. Bila sebut tentang kain kafan ni, di depan saya ni ada 2 set kain kafan. Ya. Saya bawa banyak, saya ada bawa 5 set. Sebab ikutkan perancangan kita nak buat dalam kumpulan pada hari ini. Tetapi pada saya, pada khidmat saya lah, adalah lebih baik saya tunjukkan cara dulu pada hari ini kan, peralatan-peralatannya, dan minggu depan insya-Allah kita akan bila dah tunjukkan cara, minggu depan kita akan buat.
Pertama, antara perkara-perkara yang mitos. Benda yang kita tak boleh percaya, dan kalau kita percaya boleh jatuh syirik berkaitan dengan kain kapan ni. Pertamanya, kain kapan dia tak ada bawa sial dengan izin. Tidak membawa nasib yang malang. Ya, tidak membawa nasib yang malang. Ali Zainal Abidin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidur, ya, untuk dia nak mengingani mati, dia tidur beralaskan kapan dia. Ya, Imam Ghazali sendiri dia mempersiapkan kain kapan dia. Ya. Dan rupa-rupanya dengan ada kain kapan ini, dia mengingatkan kita kepada kematian. Para ulama sebut antara salah satu cara untuk kita mati dalam husnul khatimah. Nak mati dalam husnul khatimah, sekurang-kurangnya kita kena ingat mati satu hari 21 kali. Bukan 21 hari sekali. Satu hari 21 kali. Kita kena ingat mati. Ya. Kena ingat mati. Macam mana ingat mati tu, kan? Sehingga kan para ulama kata bagaimana kita nak ingat mati tu. Kita tengah bawa kereta, contoh dekat traffic light, kita berhenti tu. Bila kita nak jalan je, tiba-tiba kereta daripada sana melintas. Kita sikit lagi. Orang kata kalau kita laju sikit je bertembur, masa tu kita rasa macam lemas semangat. Nasib baik. Rasanya macam tu. Bukan terkejut, tapi rasa, ya Allah, macam tersetak. Ataupun kita tengah bawa kereta, tiba-tiba ada orang aksiden depan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Kita ingat sehingga menyentap jiwa kita. Kenapa? Kerana lagi-lagilah kalau kita dah masuk usia 40 tahun. Apalagi 60 tahun. Apalagi 70 tahun. Bila masuk umur 60 tahun, baki hanya beberapa tahun. Apalagi masuk 70 tahun, dah lebih daripada umur Nabi Muhammad. Dah lebih daripada umur yang Nabi kata umur umatku. Maknanya apa? Masuk umur 70, senang cerita dia ni bila-bila masa je. Bila-bila masa je. Bila dia keluar rumah aku ni, mungkin hari ni hari terakhir aku. Bila dah masuk umur 70 tahun tu, maknanya umur yang Nabi kata umur umatku dah lepas dah. Dah lepas dah. Allahumma salli ala sayyidina. Apalagi umur 80 tahun. Kalau umur 70 tahun kita masih lagi berkonvoi, naik motor berkonvoi itu, Allahu akbar. Kita takut kita mati bukan di sini. Kita mati dalam keadaan kita tengah berkonvoi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dekat tempat yang baik, mati lepas buat baik. Itu dia. Ya, baik. Bila sebut tentang kain kapan ini, kita sedia maklum bahawa antara jenis kain kapan, kain yang harus digunakan iaitu bagi laki-laki. Nabi SAW, ibu tengok ayah, Nabi SAW dia dikapankan dengan 3 helai je. Tak ada jubah, tak ada sorban. Sekali lagi saya kata, Nabi dikapankan dengan 3 helai. Tidak ada jubah, tidak ada serban. 3 helai. Minimum 1 helai. Minimum 1 helai. Maksimum dalam mazhab Syafi'i 5 helai. Dalam mazhab Maliki 7 helai. Lebih jangan. Innal mubazzirina kana ikhwanu syayatin. Membazir itu sahabat syaitan. Dan kalau nak lebih pun, kalau contoh dalam mazhab Syafi'i, kalau lebih pun, dia itu mestilah dia guna duit dia sendiri. Nak lebih boleh duit sendiri. Kalau duit Baitul Mal tak boleh. Kalau duit Baitul Mal ala qadar, ala qadarin. Ala qadar tu bahasa Arab. Kataan dia ala qadarin, atas kadarnya. Tiba kita orang cakap ala qadar, ala qadar. Ala qadar tu ala qadarin, atas kadarnya. Bahasa Arab sebenarnya. Tapi bila kita sebut ala qadar, ala qadar kan. Ala qadar tu atas kadarnya, ala qadarin, atas kadarnya. Maknanya apa? Kalau duit Baitul Mal, apa yang dibagi itulah. Itu sebab kalau contoh kita uruskan jenazah, kan, apa yang disediakan kita jangan minta. Ini kapas tak cukup ni. Kain tak cukup ni, tak ada. Apa yang disediakan, itulah yang kita buat.
Ya, itu yang kita buat. Baik. Seterusnya, kafan menggunakan kain yang suci. Syarat bagi kain yang digunakan untuk mengkafankan jenazah hendaklah suci daripada najis. Haram dikafankan jenazah dengan kain yang bernajis. Jika tidak ada kain yang lain kecuali kain yang bernajis itu sahaja. Itu sebab kalau jenazah yang accident ataupun yang bypass. Bypass ni ataupun yang masih keluar darah lagi. Biasanya kita akan lapis dengan plastik. Supaya kain kafan yang bawah 2 lapis tu dia tak kena darah. Sebab darah ni najis. Darah najis. Ya. Ataupun yang selalu keluar najis. Dia meninggal, dia keluar najis. Ini tak ada kaitan dengan mistik ya. Ayah dan ibu, sebab orang kita ni bila perut kembung sikit mistik. Ya. Bila najis banyak keluar ni mistik. Tidak. Dia ada berkaitan dengan faktor-faktor saintifik. Terutama orang yang bypass lah. Orang yang bypass ataupun orang yang dia masukkan tiup. Contoh dia duduk kat hospital, dia dah masukkan tiup. Betul tak? Masukkan tiup, maksudnya minum air pakai salur kan? Betul? Biasanya nanti ataupun dia punya tempat kencing dia, minta maaf dengan izin, zakar dia atau kemaluan dia dimasukkan tiup. Maknanya dia ni. Maka kalau kita bila mandikan tu, dekat zakar dia tu nanti dia akan keluar. Kadang-kadang ada warna putih, nanah dan sebagainya. Ini tak ada kaitan dengan misti dan sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan perubatan. Ya. Berbeza juga orang yang HIV. Orang HIV ni dia ada peringkat-peringkat dia. Di peringkat-peringkat dia, kalau yang tak teruk biasalah. Tapi kalau dah teruk tahap kritikal tu, kalau kita cubit tangan ni, boleh tanggal ni kulit dia ni. Dia dah loduk. Sebab saya uruskan jenazah HIV start tingkatan 3. Tingkatan 3 saya dah uruskan. Jadi kita jumpalah macam-macam teruk kan. Kita tahu dekat mana, dekat sini, dekat peha, tempat-tempat dienjit kan. Ya, habis. Itu sebab orang yang HIV, orang yang minta maaf dengan izin, yang isap dadah. Orang yang isap dadah ni ataupun orang HIV, sebelum saya mandikan dia, sebelum kita mandikan dia, kita akan mandikan dia, kita akan jirus dengan air klorok. Klorok bis tu, 1 botol kita masuk dalam baldi, campur dengan air sikit, kita jirus dulu. Dah jirus, biarkan. Ya. Ini prosedur. Sebab apa? Mengelakkan daripada jangkitan. Dan saya nak mandi pun kita kena pakai sarung tangan, kita pakai apron, kena pakai kasut, komplit lah. Baru kita boleh uruskan. Dia macam COVID lah. Kan? Jangkitan itu. Ya. Jadi kita uruskan yang begini sebenarnya ibu dan ayah. Walaupun kita mungkin lihat dia meninggal dalam keadaan begitu, tetapi ibu dan ayah banyak yang kita uruskan dalam keadaan senyum, tenang. Kerana apa? Mereka ni dimasuk dalam penjara. Ayah, mereka tahu bila mereka mati. Kes gantung. Saya mandikan yang gantung. Kalau gantung sini ada kesan lah. Kita tahu kan. Yang mati kena gantung. Ayah, ibu, dia tahu bila dia nak mati. Dan kebiasaannya orang Islam ini, dia akan digantung pada hari Jumaat. Dia akan digantung pada hari Jumaat. Ya, selepas solat subuh. Dan disuruh sembahyang. Dia akan sembahyang, mengucap kalimah syahadah, Allahu Akbar. Jangan kita sangka, kita fikir buruk dia pada kita. Tetapi Allah Ta'ala kata dia lebih mulia daripada kita. Pertama apa? Kerana dia dah tahu dia nak mati bila. Kita tak tahu. Saya tak tahu bila saya mati. Dia tahu dia nak mati bila. Dia boleh mengucap kalimah syahadah. Kita belum tentu kita dapat mengucap kalimah syahadah. Belum tentu saya dapat mengucap kalimah syahadah bila saya mati. Tapi saya minta pada Allah untuk boleh mengucap kalimah syahadah. Man qala la ilaha illallah fi akhiruhu dakhala jannah. Siapa yang mengucap kalimah syahadah di akhirnya, syurga tempatnya. Sebelum dia pergi ke tempat gantung, dia ajarkan kalimah syahadah. Ya. Saya uruskan orang-orang begini, ya Allah. Tenang sungguh. Tenang. Mereka dah tahu mereka nak mati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Itu sebab kita jangan menganggap bahawa kita ni mulia. Kan? Oh, aku ni semayang kat masjid, aku ni banyak sedekah. Belum tentu. Kadang-kadang mereka itu lebih mulia. Kerana apa? Ya, mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
Mereka diberi kesempatan untuk membersihkan dosa mereka. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Seterusnya, bila sebut tentang kain kapan, antara peralatan-peralatan dia. Baik. Pertama, kita kain. Peralatan-peralatan untuk kain kapan ini antaranya apa? Kalau dulu orang pakai ni. Ni dia punya kayu sinto. Ni. Akar sinto. Dia akar sebenarnya. Akar sinto ini sekarang ni dia dah tukar jadi macam ni. Serbuk. Dulu akar. Akar ni kalau kita rendam dalam air, dia jadi berbuih. Akar sinto ni bau wangi. Ya, baik. Lalu dia jadi macam ni, serbuk. Sekarang kita dah pakai serbuk, dipanggil serbuk cendana. Ni serbuk cendana. Kemudian kapur barus. Satu ni sekarang mahal 20 sen. Sekarang dah 20 sen satu. Kan? Nak bagus jenama apa? Jenama ala gapas. Yang ini jenama cap gajah. Di kedai saya nak jenama cendana, jenama cap gajah. Banyak dah jenama. Tapi yang wangi, yang tahan, yang kepada saya baguslah. Ni jenama tu. Kerana apa? Yalah. Jenama-jenama ni pun memainkan peranan yang penting. Kemudian apa lagi? Dia 3 barang je. Yang ketiga iaitu air mawar. Air mawar, kapur barus, serbuk cendana. 3 barang ini campur dalam satu. Kalau untuk mandi, dah ada. Okey, boleh saya berjalan Alhamdulillah. Semalam saya semalam saya bagi kursus pengurusan jenazah kepada anak-anak kita yang pendidikan khas dekat sekolah menengah Tun Hussein On. Saya berjalan. Alhamdulillah, saya cakap terus terang, ini dah tahun kedua. Dan kali kedua kita buat kursus pengurusan jenazah kepada pelajar-pelajar yang OKU. Terus terang saya kata, mereka lebih baik buat daripada kita. Malu kita. Dia dapat buat, lepas tu memang tak bising lah. Senyap, memang senyap lah kan. Soalan dia tanya, macam-macam soalan dia tanya. Sebab kena ingat, kalau kita belajar nanti dalam bab faraid, anak yang tidak sempurna, walaupun dia cacat ke, dia OKU ke, dia Down syndrome, dia tetap mendapatkan hak dia. Dia tetap mendapat hak bahagian dia dalam faraid. Tidak boleh dinafikan bahagian dia. Dan saya pernah menguruskan satu jenazah ayah di mana anak dia yang uruskan. Dengan izin. Anak dia yang uruskan, anak dia ni OKU. Pekak. Boleh bercakap tapi dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar. Jadi mak dia kata, "Ustaz, ni anak saya, boleh tak diuruskan ayah dia?" Saya kata, "Boleh. Itu lagi bagus," saya kata. "Tapi ustaz, anak saya ni pekak. Maka dia boleh dengar, dia boleh cakap, tapi dia tak boleh dengar." Jadi mak dia ada. Saya kata, "Baik." Dia sembahyang, dia mandikan jenazah, dia solatkan jenazah. Allahu akbar. Bapa dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Yang cukup sedihnya, dia ni bukan anak sulung tau. Anak nombor 3 ke nombor 4. Abang dia yang sulung pun tak tolong. Tak ni. Itu sebab kita kadang-kadang kita jangan ingat bahawa anak kita tak sempurna itu dia tidak akan boleh mandikan kita, tak. Ya, kita kena ingat. Baik, seterusnya kita masuk kepada peralatan. Ini kit jenazah saya panggil. Kalau saya jual macam ni RM195 untuk laki-laki, RM185 untuk perempuan. Memang tak ada branding lah nama pengurusan jenazah, tak ada. Just terima kasih je. Kalau taik-taik kat sini, kain pengurusan jenazah, lepas tu bawa jalan pula, orang pun nak pegang beg kita, tapi bagus. Kalau kita pakai beg kain pengurusan jenazah, kit jenazah, orang tak akan ambil beg ni. Nak ambil pun takut.
Nak curi, urusan jenazah tak jadi curi. Baik, saya nak terangkan hari ini ada beberapa perkara. Pertama, berkaitan dengan tali. Tali ni sebenarnya tak ada masalah. Nak berapa banyak tali pun tak kisah. Tetapi setiap benda yang kita buat, kita kena ada sebab. Jenazah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, 5. Dengar 5 ibu. 2 pendek, 3 panjang. Formula dia macam mana? Tengok formula dia. Pendek 1 atas kepala. Pendek 1 atas kepala. Panjang 2 bahagian siku. Panjang 3 bahagian pusat. Panjang 4 bahagian lutut. Pendek 5 tapak kaki. Itu formula saya. Ingat senang. Pendek 1 atas kepala. Jadi kita kat mana tak payah, senang. Pendek 1 atas kepala. Panjang 2 bahagian siku. Panjang 3 bahagian pusat. Panjang 4 bahagian lutut. Pendek 5 tapak kaki. Kenapa? Sebab pendek 1 atas kepala untuk ikat ponjot. Panjang 2 dekat siku. Sebab apa? Kalau macam ada setengah orang badan dia sadu, dia berkepak ini, ya. Jadi dia nak grip dia punya ni, supaya dia grip sini 1. Tujuan kat siku ni. Panjang 3 dekat pusat supaya tangan tak jatuh. Itu sebab kita tutup kat sini, supaya tangan tak jatuh. Kadang-kadang ada orang diikat dekat bawah dengan izin. Dia ikat dekat bawah. Jadi tangan nanti tak macam ni. Bila diangkat, angkat nanti tangan dah jadi macam ni. Yang kita paling risau nanti tangan dia tukar macam ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kepada kaum kerabatnya, kepada para sahabatnya. Seterusnya kita hadiahkan kepada ibu kita. Sebutkan nama ibu kita. Kepada ibu mertua kita. Kepada ayah kita. Kepada ayah mertua kita. Tidak lupa juga kepada suami dan isteri yang kita kasihi. Juga kepada anak-anak kita. Dan juga kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Li Nabil Karim wa alihi wa ashabi kiramil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim, Allahumma ya halim, Allahumma ya halim. Allahumma balligh maqasidana fa innaka khairur raziqin ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah ibu dan ayah, pertama-tamanya kita panjatkan kesyukuran. Sebelum itu saya nak mohon maaf kepada Tuan Haji Malik. Bulan lepas kita janji nak pergi ngeteh, sekali dapat panggilan telefon saya terpaksa bergegas. Ada urusan apa ni, ada kematian. Dia itulah, kematian ni dia tak kira masa kan. Kalau Jumaat Sabtu insya-Allah, kalau hari sekolah saya tak ambil lah. Kalau hari Jumaat Sabtu, dan kalau saya tak bertembung dengan apa ni program dan sebagainya, insya-Allah saya membantulah. Sebab macam saya tak bukannya sepenuh masa. Saya cuma menguruskan kalau macam dekat rumah kan, dia nak mandi kat rumah, dia nak mandikan.
maknanya ahli keluarga dia nak mandikan, baik saya akan datang. Maknanya ustaz saya nak uruskan sendiri, baik saya akan datang, saya akan pandu mereka daripada A sampai Z. Macam tu. Saya bukan macam puji kita yang uruskan, tak ada. Bukan. Baik. Alhamdulillah ibu dan ayah, pada hari ini kita akan membahaskan, kita akan sambung kepada fiqh jenazah kita berkaitan dengan, masih lagi berkaitan dengan kain kafan. Bila sebut tentang kain kafan ni, di depan saya ni ada 2 set kain kafan. Ya. Saya bawa banyak, saya ada bawa 5 set. Sebab ikutkan perancangan kita nak buat dalam kumpulan pada hari ini. Tetapi pada saya, pada khidmat saya lah, adalah lebih baik saya tunjukkan cara dulu pada hari ini, kan, peralatan-peralatannya, dan minggu depan insya-Allah kita akan inilah, bila dah tunjukkan cara, minggu depan kita akan buat. Pertama, antara perkara-perkara yang mitos, benda yang kita tak boleh percaya, dan kalau kita percaya boleh jatuh syirik, berkaitan dengan kain kafan ni. Pertamanya, kain kafan dia tak ada bawa sial, dengan izin. Tidak membawa nasib yang malang. Ya, tidak membawa nasib yang malang. Ali Zainal Abidin, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidur, ya, untuk dia nak mengingani mati, dia tidur beralaskan kafan dia. Ya, Imam Ghazali sendiri dia mempersiapkan kain kafan dia. Ya. Dan rupa-rupanya dengan ada kain kafan ini, dia mengingatkan kita kepada kematian. Para ulama sebut antara salah satu cara untuk kita mati dalam husnul khatimah. Nak mati dalam husnul khatimah, sekurang-kurangnya kita kena ingat mati 1 hari 21 kali. Bukan 21 hari sekali. 1 hari 21 kali. Kita kena ingat mati. Ya. Kena ingat mati. Macam mana ingat mati tu, kan? Sehingga kan para ulama kata bagaimana kita nak ingat mati tu. Kita tengah bawa kereta, contoh dekat traffic light, kita berhenti tu. Bila kita nak jalan je, tiba-tiba kereta daripada sana melintas. Kita sikit lagi, orang kata kalau kita laju sikit je bertembur, masa tu kita rasa macam lemas semangat. Nasib baik. Rasanya macam tu. Bukan terkejut, tapi rasa, ya Allah, macam tersetak. Ataupun kita tengah bawa kereta, tiba-tiba ada orang aksiden depan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam tu. Kita ingat sehingga menyentap jiwa kita. Kerana apa? Kerana lagi-lagilah kalau kita dah masuk usia 40 tahun. Apalagi 60 tahun. Apalagi 70 tahun. Bila masuk umur 60 tahun, baki hanya beberapa tahun. Apalagi masuk 70 tahun, dah lebih daripada umur Nabi Muhammad. Dah lebih daripada umur yang Nabi kata umur umatku. Maknanya apa? Masuk umur 70, senang cerita dia ni bila-bila masa je. Bila-bila masa je. Bila dia keluar rumah aku ni, mungkin hari ni hari terakhir aku. Bila dah masuk umur 70 tahun tu, maknanya umur yang Nabi kata umur umatku dah lepas dah. Dah lepas dah. Allahumma salli ala sayyidina. Apalagi umur 80 tahun. Kalau umur 70 tahun kita masih lagi berkonvoi, naik motor berkonvoi itu, Allahu akbar. Kita takut kita mati bukan di sini. Kita mati dalam keadaan kita sedang berkonvoi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Biarlah kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dekat tempat yang baik, mati lepas buat baik. Itu dia. Ya, baik. Bila sebut tentang kain kafan ini, kita sedia maklum bahawa antara jenis kain kafan, kain yang harus digunakan iaitu bagi laki-laki. Nabi SAW, ibu tengok ayah, Nabi SAW dia dikafankan dengan 3 helai je. Tak ada jubah, tak ada sorban. Sekali lagi saya kata, Nabi dikafankan dengan 3 helai. Tidak ada jubah, tidak ada sorban. 3 helai. Minimum 1 helai. Minimum 1 helai. Maksimum dalam mazhab Syafi'i 5 helai.
Dalam mazhab Maliki 7 helai. Lebih jangan. Innal mubazzirina kana ikhwanus syayatin. Membazir itu sahabat syaitan. Dan kalau nak lebih pun, kalau contoh dalam mazhab Syafi'i, kalau lebih pun dia itu mestilah dia guna duit dia sendiri. Nak lebih boleh duit sendiri. Kalau duit Baitul Mal tak boleh. Kalau duit Baitul Mal ala qadar. Ala qadarin. Ala qadar tu bahasa Arab. Kataan dia ala qadarin, atas kadarnya. Ibu kita orang cakap ala qadar, ala qadar. Ala qadar tu ala qadarin, atas kadarnya. Bahasa Arab sebenarnya. Tapi bila kita sebut ala qadar, ala qadar kan. Ala qadar tu atas kadarnya, ala qadarin, atas kadarnya. Maknanya apa? Kalau duit Baitul Mal, apa yang dibagi itulah. Itu sebab kalau contoh kita uruskan jenazah, kan, apa yang disediakan kita jangan minta. Ini kapas tak cukup ni. Kain tak cukup ni, tak ada. Apa yang disediakan, itulah yang kita buat. Ya, itu yang kita buat. Baik. Seterusnya, kafan menggunakan kain yang suci. Syarat bagi kain yang digunakan untuk mengkafankan jenazah hendaklah suci daripada najis. Haram dikafankan jenazah dengan kain yang bernajis. Jika tidak ada kain yang lain kecuali kain yang bernajis itu sahaja. Itu sebab kalau jenazah yang accident ataupun yang bypass ni ataupun yang masih keluar darah lagi, biasanya kita akan lapis dengan plastik supaya kain kafan yang bawah 2 lapis tu dia tak kena darah. Sebab darah ni najis. Darah najis. Ya. Ataupun yang selalu keluar najis. Dia meninggal, dia keluar najis. Ini tak ada kaitan dengan mistik, ya. Ayah dan ibu, sebab orang kita ni bila perut kembung sikit mistik. Ya. Bila najis banyak keluar dia mistik. Tidak. Dia ada berkaitan dengan faktor-faktor saintifik. Terutama orang yang bypass lah. Orang yang bypass ataupun orang yang dia masukkan tiup. Contoh dia duduk kat hospital, dia dah masukkan tiup. Betul tak? Masukkan tiup, maksudnya minum air pakai salur kan? Betul? Biasanya nanti ataupun dia punya tempat kencing dia, minta maaf dengan izin, zakar dia atau kemaluan dia dimasukkan tiup. Maknanya dia ni. Maka kalau kita bila mandikan tu, dekat zakar dia nanti dia akan keluar. Kadang-kadang ada warna putih, nanah dan sebagainya. Ini tak ada kaitan dengan misti dan sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan perubatan. Ya. Berbeza juga orang yang HIV. Orang HIV ni dia ada peringkat-peringkat dia. Ada peringkat-peringkat dia. Kalau yang tak teruk, biasalah. Tapi kalau dah teruk tahap kritikal tu, kalau kita cubit tangan ni, boleh tanggal ni kulit dia ni. Dia dah loduk. Sebab saya uruskan jenazah HIV start tingkatan 3. Tingkatan 3 saya dah uruskan. Jadi kita jumpalah macam-macam teruk, kan? Kita tahu dekat mana, dekat sini, dekat peha, tempat-tempat di enjin kan? Ya, habis. Itu sebab orang yang HIV, orang yang minta maaf dengan izin, yang isap dadah. Orang yang isap dadah ni ataupun orang yang HIV, sebelum saya mandikan dia, sebelum kita mandikan dia, kita akan mandikan dia, kita akan jirus dengan air klorok bleach tu, 1 botol kita masuk dalam baldi, campur dengan air sikit, kita jirus dulu. Dah jirus, biarkan, ya. Ini prosedur. Sebab apa? Mengelakkan daripada jangkitan. Dan saya nak mandi pun kita kena pakai sarung tangan, kita pakai apron, kena pakai kasut, komplit lah. Baru kita boleh uruskan. Dia macam COVID lah, kan, jangkitan itu. Ya. Jadi kita uruskan yang begini sebenarnya ibu dan ayah. Walaupun kita mungkin lihat dia meninggal dalam keadaan begitu, tetapi ibu dan ayah banyak yang kita uruskan dalam keadaan senyum, tenang. Kerana apa? Mereka ni dimasuk dalam penjara. Ayah, mereka tahu bila mereka mati. Kes gantung, saya mandikan yang gantung. Kalau gantung sini ada kesan lah, kita tahu kan. Yang mati kena gantung. Ayah, ibu, dia tahu bila dia nak mati. Dan kebiasaannya orang Islam ini, dia akan digantung pada hari Jumaat. Dia akan digantung pada hari Jumaat. Ya, selepas solat subuh. Dan disuruh disembahyang. Dia akan sembahyang, mengucap kalimah syahadah, Allahu Akbar. Jangan kita sangka, kita fikir buruk dia pada kita.
Tetapi Allah Ta'ala kata dia lebih mulia daripada kita. Pertama apa? Kerana dia dah tahu dia nak mati bila. Kita tak tahu. Saya tak tahu bila saya mati. Dia tahu dia nak mati bila. Dia boleh mengucap kalimah syahadah. Kita belum tentu kita dapat mengucap kalimah syahadah. Belum tentu saya dapat mengucap kalimah syahadah bila saya mati. Tapi saya minta pada Allah untuk boleh mengucap kalimah syahadah. Man qala la ilaha illallah fi akhiruhu dakhala jannah. Siapa yang mengucap kalimah syahadah di akhirnya, syurga tempatnya. Sebelum dia pergi ke tempat gantung, dia ajarkan kalimah syahadah. Ya, saya uruskan orang-orang begini, ya Allah. Tenang sungguh. Tenang. Mereka dah tahu mereka dah mati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Itu sebab kita jangan menganggap bahawa kita ni mulia. Kan? Oh, aku ni semayang kat masjid, aku ni banyak sedekah. Belum tentu. Kadang-kadang mereka itu lebih mulia. Kerana apa? Ya, mereka diberi kesempatan untuk bertaubat. Mereka diberi kesempatan untuk membersihkan dosa mereka. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Baik. Seterusnya, bila sebut tentang kain kapan, antara peralatan-peralatan dia. Baik. Pertama, kita kain. Peralatan-peralatan untuk kain kapan ini antaranya apa? Kalau dulu orang pakai ni. Ni dia punya kayu sinto. Ni. Akar sinto. Dia akar sebenarnya. Akar sinto ini sekarang ni dia dah tukar jadi macam ni. Serbuk. Dulu akar. Akar ni kalau kita rendam dalam air, dia jadi berbuih. Akar sinto ni bau wangi. Ya, baik. Lalu dia jadi macam ni, serbuk. Sekarang kita dah pakai serbuk, dipanggil serbuk cendana. Ni serbuk cendana. Kemudian kapur barus. Satu ni sekarang mahal, 20 sen. Sekarang dah 20 sen satu. Kan? Nak bagus jenama apa? Jenama alagapas. Yang ini jenama cap gajah. Di kedai saya nak jenama cendana, nama cap gajah. Banyak dah jenama. Tapi yang wangi, yang tahan, yang kepada saya baguslah. Ni jenama tu. Kerana apa? Yalah. Jenama-jenama ni pun memainkan peranan yang penting. Kemudian apa lagi? Dia 3 barang je. Yang ketiga iaitu air mawar. Air mawar, kapur barus, serbuk cendana. 3 barang ini campur dalam satu. Kalau untuk mandi, dah ada. Okey, boleh saya berjalan Alhamdulillah. Semalam saya semalam saya bagi kursus pengurusan jenazah kepada anak-anak kita yang pendidikan khas dekat sekolah menengah Tun Hussein On. Saya jalan. Alhamdulillah, saya cakap terus terang, ini dah tahun kedua. Dan kali kedua kita buat kursus pengurusan jenazah kepada pelajar-pelajar yang OKU. Terus terang saya kata, mereka lebih baik buat daripada kita. Malu kita. Dia dapat buat, lepas tu memang tak bising lah. Senyap, memang senyap lah kan. Soalan dia tanya, macam-macam soalan dia tanya. Sebab kena ingat, kalau kita belajar nanti dalam bab faraid, anak yang tidak sempurna, walaupun dia cacat ke, dia OKU ke, dia Down syndrome, dia tetap mendapatkan hak dia. Dia tetap mendapat hak bahagian dia dalam faraid. Tidak boleh dinafikan bahagian dia. Dan saya pernah menguruskan satu jenazah ayah di mana anak dia yang uruskan. Dengan izin. Anak dia yang uruskan, anak dia ni OKU. Pekak. Boleh bercakap tapi dia tak boleh dengar. Dia tak boleh dengar. Jadi mak dia kata, "Ustaz, ni anak saya, boleh tak diuruskan ayah dia?" Saya kata, "Boleh. Itu lagi bagus," saya kata. "Tapi ustaz, anak saya ni pekak. Maka dia boleh dengar, dia boleh cakap, tapi dia tak boleh dengar." Jadi mak dia ada. Saya kata, "Baik.
Dia sembahyang, dia mandikan jenazah, dia solatkan jenazah. Allahu akbar. Bapak dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya. Yang cukup sedihnya, dia ni bukan anak sulung tau. Anak nombor 3 ke nombor 4. Abang dia yang sulung pun tak tolong. Tak ni. Itu sebab kita kadang-kadang kita jangan ingat bahawa anak kita tak sempurna itu dia tidak akan boleh mandikan kita, tak. Ya, kita kena ingat. Baik, seterusnya kita masuk kepada peralatan. Ini kit jenazah saya panggil. Kalau saya jual macam ni RM195. Untuk laki-laki RM185 untuk perempuan. Memang tak ada branding lah. Macam nama pengurusan jenazah tak ada. Just terima kasih je. Kalau taik kat sini kain pengurusan jenazah, lepas tu bawa jalan pula, orang pun nak pegang beg kita, tapi bagus. Kalau kita pakai beg kain pengurusan jenazah, kit jenazah, orang tak akan ambil beg ni. Nak ambil pun takut. Nak curi, pengurusan jenazah, tak jadi curi. Baik, saya nak terangkan hari ni ada beberapa perkara. Pertama, berkaitan dengan tali. Tali ni sebenarnya tak ada masalah. Nak berapa banyak tali pun tak kisah. Tetapi setiap benda yang kita buat, kita kena ada sebab. Jenazah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, 5. Tengok 5 ibu. 2 pendek, 3 panjang. Formula dia macam mana? Tengok formula dia. Pendek 1 atas kepala. Pendek 1 atas kepala. Panjang 2 bahagian siku. Panjang 3 bahagian pusat. Panjang 4 bahagian lutut. Pendek 5 tapak kaki. Itu formula saya. Ingat senang. Pendek 1 atas kepala. Jadi kita kat mana tak payah, senang. Pendek 1 atas kepala. Panjang 2 bahagian siku. Panjang 3 bahagian pusat. Panjang 4 bahagian lutut. Pendek 5 tapak kaki. Kenapa? Sebab pendek 1 atas kepala untuk ikat ponjot. Panjang 2 dekat siku. Sebab apa? Kalau macam ada setengah orang badan dia sadu, dia berkepak ini. Ya. Jadi dia nak grip dia punya ni supaya dia grip. Sini 1. Tujuan dekat siku ni. Panjang 3 dekat pusat supaya tangan tak jatuh. Itu sebab kita tutup kat sini, supaya tangan tak jatuh. Kadang-kadang ada orang diikat dekat bawah dengan izin. Dia ikat dekat bawah. Jadi tangan nanti dah macam ni. Bila diangkat, angkat nanti tangan dah jadi macam ni. Yang kita paling risau nanti tangan dia tukar macam ni. Itu sebab kita ikat dekat pusat dengan siku. Jadi dia grip. Tangan tak turun. Yang kedua tu je grip sini. Panjang 4 lutut, ikat lutut. Dan pendek 5 tapak kaki. Tu formula. Pendek 1 atas kepala. Panjang 2 bahagian siku. Panjang 3 bahagian pusat. Panjang 4 bahagian lutut. Pendek 5 tapak kaki. Baik, Ustaz, talinya macam mana? Kalau tali yang panjang, iaitu kita ambil apa ni? Sedepa, betul. Sedepa. Orang dulu dia tak ada kira meter, sedepa. Kalau tali yang pendek, kita panggil siapa ni? Saya mendengar macam-macam. Ada kata sehasta. Saya berceramah dekat Muar. Ini namanya seketiak, Ustaz. Sebab dekat ketiak. Oh, betul tak? Betul tak? Boleh terima tak? Seketiak. Oh, seketiak Oh, bagus juga. Seketiak. Sebab dekat ketiak. Mungkin boleh terima. Boleh terima. Orang dulu kan macam tu. Sejengkal. Sehasta kan. Kan? Secubit. Kalau ni sesiku. Orang panggil sesiku. Sesiku boleh terima tak? Kalau kamu boleh terima sesiku, kenapa tak terima seketiak? Depa. Hasta. Itu dia. Jadi ini seketiak. Sehasta. Sedepa sehasta. Satu hasta. Siku hasta. Yang ini sedepa. Minta maaf. Terima kasih cikgu.
Sedepa. Ini 2 depa. Ni sedepa, 2 depa. Ini bagi yang normal. Habis Ustaz kan cakap pakai kain ihram. Kain ihram mana muat? Kain ihram tak besar. Maka kalau kain ihram, dia akan buat bertindih. Dan dah bertindih, dijarakkan sedikit. Baik, itu. Kemudian, seterusnya, saya nak cerita berkaitan dengan apa dia? Kain. Baik, jubah saya kata. Ustaz, kan bagus pakai jubah? Betul. Baik, kalau nak pakai jubah, ni bagi laki-laki dulu ibu bagi laki-laki, bagi suaminya. Suaminya kan pergi semayang, macam cikgu ni pakai jubah, haji ni pakai jubah, ustaz pakai jubah, haji pakai jubah. Jubah yang digunakan bukan jubah yang baru beli bukan jubah yang baru beli dengan izin. Jubah yang telah digunakan. Baik. Jadi kalau nak pakai jubah macam mana cara? Kalau nak pakai jubah, cara dia ibu tengok. Saya potong belah belakang. Nampak? Belakang potong sampai dekat tengkuk, tak habiskan, jadi dia akan terbuka macam ni. Macam baju dekat buat bedah. Kalau potong macam ni ibu, ayah, tak perlu letak baju dulu. Letak orang dulu. Nanti tinggal selimut saja. Habis ustaz, nak masuk tangan macam mana ustaz? Susah ustaz. Tangan lagi-lagi dah keras. Tak payah. Jadi selubung je lah. Selubung. Tangan ni masuk saja seperti semayang. Macam ni saja. Pakai, masuk seperti semayang. Tutup. Tetap macam ni. Lagi bagus. Kenapa? Dia tak beralih. Kita tak payah susah nak masuk gini nanti. Tak payah. Yang ini baki masuk ke belakang. Kemaskan bahagian belakang. Senang kalau pakai jubah. Saya cakap terus terang ibu, bila dipakaikan jubah, ya Allah, kita kan nak menghadap Allah. Betul tak? Ya. Baik. Nampak? Baik, ini bagi laki-laki. Bagi perempuan kita pakaikan telekung. Manakala perempuan kita pakaikan dia dengan telekung. Habis ustaz, telekung nak buat macam mana ustaz? Telekung nak potong tak ibu? Tak perlu. Ayah, isteri kita meninggal, dia ada telekung. Ini telekung. Tak payah potong. Sebenarnya bagusnya tak payah potong. Sebab saya dah buat macam-macam cara. Potong pun dah buat, potong depan dah pernah, potong belakang dah pernah. Rupa-rupanya tak payah potong lagi bagus. Kenapa? Bila tak perlu potong, bila tak potong, baki kain tu kita boleh sendalkan dekat tengkuk. Tengkuknya tak bergerak. Bila tengkuknya tak bergerak, dia boleh jadi bantal. Dan dia boleh menjadi penghalang kepada tengkuk jenazah patah. Saya minta maaf banyak jenazah yang tengkuknya patah. Meninggal, sakitnya mati tu dah cerita lain. Kerana apa? Kerana apabila kita mengangkat dengan cara yang salah, maka boleh mengakibatkan patah tengkuk si mati. Allahu Akbar. Itu yang kita takut sangat-sangat. Apabila mak anak kita tak ada ilmu tentang pengurusan jenazah, lalu bila kita mati, jenazah kita ni diangkat tanpa cara yang betul. Ya, tulang rusuk boleh patah, ya, tangan, ya. Jadi telekung, pakailah telekung. Orang perempuan ni bab telekung dia sensitif sikit. Kenapa? Sebab telekung ni dia macam kita lah pakai kopiah. Dia mesti nak saiz dia tepat betul bulat-bulat muka. Kan? Kalau pakai telekung lain macam tak kena lah. Betul tak? Dia nak bau telekung dia juga. Bau ketiak aku ni ya Allah. Tu dia. Kan? Telekung biarlah pakai telekung isteri sendiri. Baik. Telekung ni pakai dia macam biasa. Belah belakang ni nanti kumpulkan, letak dekat, selit dekat tengkuk. Ini bagi perempuan telekung. Kalau saya lah, saya kata pakai telekung. Kenapa?
Sebab ini kan telekung untuk solat. Betul tak? Tapi telekung yang telah digunakan. Boleh tak Ustaz? Boleh. Jubah yang telah digunakan boleh tak Ustaz? Boleh. Tapi Ustaz, jubah saya warna krim. Jubah saya warna hitam. Jubah saya warna kelabu. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Boleh. Jubah warna hitam. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Ya, dia bukan menjadi satu dosa kalau kita pakai warna lain. Cuma Nabi kata kafanilah seseorang itu sebaiknya warna putih. Sebaiknya warna putih. Kalau tak dapat warna putih, tak ada masalah. Kain dah memang warna putih, betul tak? Kain ihram memang warna putih. Betul tak? Kain balut warna putih, jubah warna hitam, tak ada masalah. Cuma orang kita ni kalau kau tengok jubah dia warna hitam. Ini rasanya dia mengamalkan ilmu hitam ni. Lagi kalau pakai benda-benda. Kau tengok jubah dia warna kuning lah. Orang kita dah fikir macam-macam. Nampak tak? Bagi laki-laki, walaupun dia waktu hidup haram untuk memakai dia sutera, dia tetap haram dikapankan dengan sutera. Haram itu tertatuk sampai mati. Bagi wanita pula memakai sutera hukumnya makruh kalau dah mati. Kalau dah mati dikapankan dengan sutera. Kerana apa? Makruh, pembaziran. Nampak? Itu dia. Jadi itu berkaitan dengan kain kapan. Baik, seterusnya sedikit lagi. Kain ni dia ada dua. Satu di lerang 40, satu lagi lerang 60. Lebar dia. Kalau panjang dia 2,5 meter, standard orang Asia. Orang Asia 2,5 meter, standard. Itu sebab saya kata ayah, belilah kain kapan, buatlah persiapan. Bukan apa? Bukanlah kita beli kain kapan ni nanti kau kata kita buang tebiat. Tidak. Jadikan kain kapan ini, set kapan ini berada di rumah. Kalau berlaku kematian, sebab contoh meninggal malam, betul tak? Meninggalnya hari apa? Hari Sabtu pukul 7 petang. Kedai sekarang pukul 7 dah tutup. Esok hari Ahad. Saya pernah tau. Pernah cari kain kapan sampai dekat mana? Sampai dekat Batu Pahat. Duduk dekat Mersing, sampai dekat Batu Pahat cari. Tak ada kain kapan. Mersing lagi susah, betul tak? Orang Mesir pun order. Ada satu ni masjid tu, dia memang order tiap bulan 2, 3 set, 3 set kita hantar. Ustaz, okey 3 set kita buat. Ustaz 5 set, okey kita buat. Kan? Macam saya bukan ejen. Saya bukan jual produk tak. Saya buat macam tadi lah, macam ayah dah belajar nanti ni. Benda yang ayah belajar ni nanti kit ni lah. Maknanya mudah. Kita dah tahu kain ni macam mana, dan saya meletakkan benda yang asas je. Yang tak ada tak perlu tak payah. Yang tak perlu tak payah. Kan? Kapas sampai 3 bandel. Nak buat apa sampai 3 bandel? Kapas ni cukup dengan 1 atau 2 bandel saja. Sampai 3 sampai 5 bandel penuh kapas, penuh dah tebal macam avatar. Kan? Dah. Ini kadang-kadang kita kena tengok, kadang-kadang bila tengok yang tak perlu dimasukkan. Yang tak perlu yang dimasukkan, tak perlu. Kita yang asas saja. Kat tempat, sarung tangan, kan, cukup. Sabun pun kita ambil yang kecil. Sebaiknya sabun, sebagusnya pakai sabun Dettol. Dettol original, warna putih tu, sebab dia protect, kan. Ya, baik. Sebaiknya pakai kain lerang 60. Ni lerang 60. Tengok, lerang 60. Ni lerang 60. Besar. Lerang 60. Besar kan? Tahu tak? Ni. Ada setengah orang lerang 40. Lerang 40 macam ni. Kalau lerang 40, kita kena letak bertindih. Ni. Tetapi kalau saya pakai lerang 60. Dekat Keluang dapat lerang 60, kedai yang dijual ni satu tempat dia setakat ni. Dekat mana? Dekat depan Keluang Prit. Depan Keluang Prit tu, kalau kita perasan ada jual apam.
Tahu-tahu dekat simpang ada satu lorong kecil. Keluar Perit. Tahu tak farmasi Ledang? Deretan farmasi Ledang tu ada satu kedai kain. Situ je dia jual. Situ kedainya dulu dekat belakang koro. Tu daripada dulu arwah bapak saya tu. Kedainya dulu dekat belakang koro. Pindah dekat situ. Awak jangan risau. Cakap dengan dia, nak set jenazah laki, set jenazah perempuan. Dia bagi. Hello, itu kain kapan ni? Jenazah laki. Dia bagi. Berapa meter? Jenazah perempuan. Dia bagi meter. Jenazah kanak-kanak. Berapa meter? Tapi kita kena potong sendirilah. Belajar potong. Belajar potong ni, dia kena, kalau memang nak belajar potong, saya boleh belajar potong. Belajar potong, cara potong kain, cara dapat buatkan tali. Sebab dulu tak ada macam sekarang, dah siap-siap. Dulu kain meter. Datang kat rumah orang baru nak potong. Orang pun tengok je. Potong kain kan? Sebab apa? Sebab sekarang, bila sekarang dah ada set, senang. Cuma itulah, kadang-kadang bila set ni kadang-kadang yalah tidak mengikut spesifikasi yang kita nak lah. Macam baju, beli baju dah siap. Beli baju dah siap, dengan kita tempah baju kan lain. Kalau tempah baju, kalau baju dah siap, ikutlah saiz. Macam saya, ustaz, saya nak set jenazah lelaki, saya nak jubah. Saya buatkan jubah. Saya tengok, okey, saya tahu jubahnya besar mana. Ustaz, saya nak set jenazah, tapi saya nak baju je. Okey, buat baju. Kita buat baju. Kalau saya lebih suka, kalau perempuan, dia 5 lapis. Nabi kata apa? Bila anak dia meninggal dunia, Nabi suruh kapalkan dia dengan pertama, dengan baju dia. Kemudian dengan kain pelikat, kain sarung. Kemudian yang ketiga dengan tudung dia, penutup muka, penutup kepala. Keempat adalah, 2 lagi adalah kain besar. Cukup 5 lah. Orang bagi jenazah lelaki pun sebenarnya 5 juga. 3 kain besar, 1 serban, 1 jubah. Cukup juga, 5 juga. 5 juga. Cuma Nabi, dia tidak dipakaikan jubah dengan serban. Jadi kosong lah. 3 helai saja kain. Nampak? Ini untuk ibu dan ayah kena faham Sebab dengan ayah saya minta izin sangat, ibu saya minta izin sangat. Pakai serban ni sunnah, betul. Tetapi pakai serban untuk jenazah bukan sunnah. Kena faham. Dia bukan sunnah. Dia adalah adat. Kenapa? Buktinya Nabi tidak dikapankan dengan serbannya. Tidak dipakaikan apa-apa di kepala. Maka tak ada sunnahnya untuk memakai serban. Tapi nak pakai boleh tak? Boleh. Dipersilakan. Nak pakai kopiah macam ni pun boleh juga. Kan, ni ustaz, suami saya ni selalu pakai kopiah ni ke masjid. Pakailah. Cuma jangan pakai songkok hitam macam sekolah, macam tu, janganlah. Nanti kan bila kapan kau petak jadi. Kau lain macam jenazah ni, petak tengok muka dia. Kan? Pakai songkok tinggi pula tu. Kan? Tak boleh. Itu kami tak galakkan. Tapi kalau nak pakai kopiah boleh. Kan? Itu dia. Baik, itu berkaitan dengan ni kain kapan. Baik. Seterusnya. Apa lagi? Berkaitan dengan kain kapan. Baik. Susun atur kain kapan. Saya dah cakap tadi. Tali pendek, panjang, 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 pendek. Kain. Baik. Cara susun dia, nak susun macam mana? Kalau boleh jenazah tu dah ada dekat tepi. Sebaiknya jenazah tu sebab kita bentang kain dulu. Jangan mandi dulu. Dah siap mandi, baru nak bentang kain kapan? Masalah. Nanti jenazah tinggal kat luar nanti. Oi, cepat sikit lah, aku dah sejuk ni. Main. Sebab saya pernah uruskan satu jenazah. Ayah saya pernah uruskan satu jenazah. Ibu saya pernah uruskan satu jenazah dekat Lakin. Tu Lakin. Johor Bahru. Saya uruskan satu jenazah laki-laki. Tengah saya mandikan jenazah tu, tengah saya mandikan jenazah bersin. Jenazah bersin tau. Kita bersin normal. Jenazah bersin. Tapi Haji, dengan keteguhan jiwa yang kental, saya boleh mengucap Alhamdulillah. Sebab jenazah tu, masa tu saya khusus pengurusan jenazah. Jadi saya mandikan masa tu khusus. Jadi mandikan jenazah waktu khusus lah. Kalau jenazah betul Haji, ingat apa? Saya manusia juga, orang pertama yang lari.
Tak payahlah, betul bu. Ibu tahu tak, ayah tahu tak, jenazah kalau dalam freezer, ya, dah lama sangat dalam freezer. Bila kita keluarkan jenazah dalam freezer, bila kita nak mandikan, jenazah boleh bergerak. Betul, dia boleh bergerak. Tapi bukan bergerak gini, tak ada. Dia cuma kalau tangan terangkat sikit ke, kadang-kadang kan dia mata betul buka. Dia betul. Ini betul. Tapi bapa saya dah cakap, bila jenazah dalam freezer, dia sejuk. Jadi bila dia kena air, kadang-kadang suhu tu, dia berubah suhu tu, dia terbuka matanya terbuka. Dia main-main pula dengan aku. Tutup balik. Ibu, ayah saya cakap terus dengar. Ini formula. Saya nak ajar formula. Apa yang saya amalkan. Setiap kali saya dengar orang ada kematian, Ustaz, ada meninggal dunia? Oh, ya ke? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti kan, Ustaz, ada kematian nak pergi. Bila nak pergi uruskan jenazah, ni yang saya buat. Sampai sekarang saya buat. Saya akan ambil tangan kanan saya akan letak sini. Ini tak ada dalam kitab. Tak ada dalam kitab. Ya? Ini adalah amalan individu. Ayah saya bagikan pada saya dan saya amalkan daripada dulu sampai sekarang. Bila kita nak pergi kematian, saya nak pergi kematian. Ada kematian ke, ada nak meneruskan jenazah ke, kan? Saya akan ambil tangan kanan, saya letak dekat sini. Dekat sini, saya akan baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lepas pegang, kalau jantung kita relax je, okey, kita boleh. Tapi lepas kita buat duduk, maka laju. Sebaiknya jangan pergi. Baca kali duduk, lagi laju. Sama juga kalau kita nak pergi matian, macam nak pergi kita nak, macam tak sedar hati kan. Pegang, baca. Ini yang melibatkan kematian. Sebab apa? Macam kita Ustaz, ada kematian. Mana? Universiti. Kalau universiti tahulah. Kalau dulu lah universiti tahulah. Penjara lah. Accident. Saya kalau dengar accident tu dah. Accident Kadang-kadang macam saya uruskan jenazah yang hancur mukanya. Hancur ada gambarnya ada. Kan hancur muka dia, pecah sini kan. Saya tak tengok sangat muka dia. Pegang, saya masuk, saya pegang, okey, kita mandilah. Buka sikit tengok, masuk sikit tengok. Ya, sebab kadang-kadang yalah macam kadang hancur, kadang bila masuk bawah lori tu, trailer ni. Tapi tak adalah sampai hancur tu ditinggalkan. Nanti kaki sana, badan tak ada. Dia jahit dulu. Dia jahit. Dia dah cantumkan. Tapi lah cantumkan macam tu, macam cerita apa ni, cerita Piramli tu, dia jahit macam tu lah. Jahit kasar kan. Kadang kaki tangan dia begini kan. Kita tengok pada keadaan. Tak adalah tepat betul-betul macam ni. Ya, hancur, kan sini dah hancur, kena gelis kan. Jadi, siapa cakap saya tak berani? Saya pun takut juga. Lagi kalau pukul 12, itu sebab ayah jangan ingat. Jenazah yang diuruskan lepas pukul 12 malam, dia double. Dia bayarannya double. Kenapa tinggi sangat? Dia nak minta uruskan pukul 1. Memanglah tinggi. Pergilah buat. Pergi bilik mayat pukul 12 lebih. Gigit. Bilik mayat ni okey. Tu dekat hospital lama. Dah lah hujung. Ya Allah. Tahu kan? Hospital lama kan? Bilik mayat dah hujung. Ya Allah, tempat jin bertendang. Ya Allah, seriau je. Lepas dah mandi tu, satu masa lagi nak balik. Dah lah. Betul. Ini kita manusia. Perasaan tu mesti ada. Tetapi sebenarnya bagus. Bila ada perasaan takut, aku tak ada benda. Okey je, berani je. Jangan. Tengah-tengah mandi kan, jenazah pegang tangan. Brother, pegang bawah. Jangan. Sebab ada satu kes arwah ayah saya ceritakan, Bilal ni dia baru bekerja. Dia baru kerja. Jadi Bilal baru lebih kurang 2 minggu. Bilal kan kena mandi jenazah. Jadi dia dapat ada kematian.
Pergi. Bila pergi tu, masuk jenazah Nabi Sallallahu, bila keluar kan, masa je buka jenazah tu kan, tiba-tiba mulut tenganga mulut daripada tenganga. Wish, demam seminggu. Demam. Arwah ayah saya sendiri pun dia kena badi masa dia menguruskan dekat kapal terbang terhempas di Tanjung Kupang. Ada lagi tempat dia sekarang. Tahu kan, dekat Johor, arwah ayah saya antara salah seorang yang menguruskan jenazah yang mati terhempas di Tanjung Kupang. Dapat pingat lagi, pingat PPN, pingat Pangkuan Negara, menguruskan jenazah. Kerana bapa saya kata masa tu dapat panggilan telefon urgent, emergency, perlu datang segera semua pengurus jenazah daerah kena turun pergi sana. Itu yang bapa saya kata, dalam banyak-banyak jenazah yang sempurna hanya kaki pramugari je. Yang lain dikata dah macam daging kena blender. Kat atas pokok daging sepah daging. Hancur. Subhanallah. Dan itu masa tu ada Dato' Musi Hitam kan. Apa ni, antara orang kenamaan, betul tak? Ya. Itu antara kes ahli amat. Itu antara kes yang besar. Dan sekarang kalau kita pergi Tanjung Kupang pun ada lagi tempatnya. Digezetkan sebagai tempat yang bersejarah. Musi Hitam hidup lagi, Allah ya, panjang umur dia. Baik, dekat situ bagaimana dia kata dia jumpa kaki pramugari. Kenapa? Sebab dulu pramugari kita boleh kenal pakaian dia kan, jadi cebisan kain tu ada kaki. Itu je yang sempurna. Lalu bapak saya kata dia buat main, ada orang budak kat situ kan, dia tunjuk gini. Balik kena badi tu. Adik-beradik kami 8 orang, 8 kena badi. Dah kena dah, puas. Dengan saya, dengan mak saya. Saya yang uruskan jenazah, isteri saya, anak saya, mak mertua saya pun kena. Jadi itulah, bila kita tahu, kita buat rawatan cepat. Kalau dulu orang ambil sabun yang digunakan untuk mandi jenazah tu sabun ambil, betul tak? Dah mandi sabun tinggalkan. Tetapi berhati-hati, sabun tu juga boleh guna untuk apa dia? Pengasih. Oh, dah tahu Ustaz dah. Sabun yang digunakan untuk mandi jenazah tu, sabun. Contoh saya gunakan sabun ni untuk mandi jenazah, dah guna kan. Kadang-kadang sabun yang tadi guna jenazah ada tak? Jatuh pada tangan orang yang betul, alhamdulillah. Jatuh pada tangan orang salah, siap. Dia boleh jadi pengasih. Nak tahu cara? PM tepi. Saya belajar. Tapi jangan buatlah syirik. Tapi memang boleh. Itu sabun tu, jangan main-main tu. Itu sebab sekarang kita galakkan pakai liquid. Cet, betul tak? Cet. Itu dia. Baik. Jadi, ayah, ibu. Ini berkaitan dengan kekapan. Minggu depan, kita akan bentang. Tali, macam mana bentang? Bentang. Cuma saya minta izin lah, minggu depan kalau ada tikar. Sebab dia ada kapas, jadi kita minta tikar, bentang. Bentang. Masa tu nanti dalam kumpulan lah. Okey, mula-mula bentang tali. Saya kena cakap awal. Ni nanti takut nanti ramai, Ustaz, diorang semua tiba-tiba sakit perut. Ustaz, ramai sikit, tinggalkan. Imam bila dah tak ada buat apa-apa dah. Haji Malik terpaksa nak balik salah, tak balik sebersalah, tinggal dia. Tunggu je. Yang lain semua balik. Ni ilmu. Memanglah ayah ibu kita tak kita taklah kritikal sangat, tetapi ayah kena ingat, ibu kena ingat. Macam kes sekarang kan, macam isu Covid itu. Apabila contoh meninggal kat rumah, betul tak? Meninggal kat rumah atau meninggal yang kita tak boleh orang nak uruskan, tak boleh. Betul tak? Kan? Nak tak nak ahli keluarga kena uruskan. Benda ni pasti akan berlaku punya. Betul tak? Ya. Dan kalau kita tak uruskan pun, sekurang-kurangnya kita kena tahu ilmu pengurusan jenazah. Kerana apa? Kerana ilmu ini mengingatkan kepada kematian. Itu sebab Imam Ghazali kata apa? Antara ilmu yang mengingatkan kita tentang kematian, ilmu pengurusan jenazah. Imam Ghazali kata belajarlah ilmu ni kerana apa? Dia mengingatkan kamu kepada kematian. Tahu. Lagi-lagi kalau kita ada ayah, kita masih ada ibu. Kita ada mak, kita ada bapa yang kita jaga. Kita mesti kena belajar. Ada beberapa tempat, antaranya dekat Tinam, dekat Bandar Tenggara. Ustaz, saya memang jaga mak saya, Ustaz. Saya memang jaga mak saya kat rumah.
boleh tak Ustaz buat kursus pengurusan jenazah kami dekat rumah? Boleh. Datang rumah. Saya datang rumah dia, kan? Ustaz, mak saya sakit Ustaz. Kami niat adik-beradik kami kalau nak uruskan mak kami. Jadi kalau contoh meninggal dekat rumah sini, bukanlah kita nak buat untuk mak dia mati cepat, tak. Kalau saya meninggal, kalau mak saya meninggal kat rumah ni Ustaz, mana tempat sesuai untuk mandi? Jadi saya buat dekat rumah. Dia buat. Saya buat pergi rumah, okey, kalau awak nak mandi nanti dekat bilik air dekat sini kawasan ni boleh mandi. Gunakan ini, gunakan ni. Cara macam mana? Oh, nampak? Kita buat dekat rumah dia. Dia panggil saudara adik-beradik dia. Dia panggil adik-beradik dia. Dia panggil anak cucu dia semua. Okey, cara ni macam mana mandi? Ustaz, kami nak mandi tak nak pakai tu. Kita nak mandi pakai kaedah sunnah. Maknanya bersimpul. Semua letak, okey, susun. Saya kata okey, susun. Cucunya susun. Macam ni, macam ni, macam ni. Tunjuk. Allahu Akbar. Sampai macam tu sekali. Kemahuan dia, kehendak dia. Dia kata kami ada jaga mak ayah. Jadi kami nak, kalau benda ni berlaku, kalau contoh mak saya meninggal kat sini, jadi apakah perlu kami buat? Saya cakap lah macam ni, nanti okey solatnya macam ni, kat sini keadaannya. Jadi dia dah ada pengalaman, dia dah tahu. Berlaku, selesai. Relax je. Tak ada kelang kabut sana sini, tak ada. Ini kelang kabut sana sini, yang sana telefon, ni telefon. Ya telefon menguruskan jenazah, tak ada telefon, tak ada. Orang ni telefon, tu telefon, datang-datang, 2 orang datang mengurus jenazah, bergaduh kat situ. Berlaku. Tapi bukan dekat keluar. Dekat tempat lain. Pengurus jenazah kampung datang, yang ni pengurus jenazah sampai 3 orang datang. Lah. Siapa nak uruskan ni? Nampak? Yang ni telefon, yang tu telefon, yang telefon dah. Itu sebab kalau saya telefon saya, Ustaz nak uruskan jenazah, siapa jiran? Keluarga dia ada telefon tak? Tak tahulah Ustaz. Saya kata awak kena confirmkan saudara dia. Tanya keluarga dia. Ada tak telefon? Jangan nanti dia panggil saya. Tiba-tiba datang dah ada orang pula. Kita tak nak macam tu. Bergaduh. Kan ada masalah. Itu sebab kenapa Nabi pesan, kalau kamu pergi mana-mana pun, ada 2 atau 3 orang mesti lantik ketua. Meninggal saja seseorang, pertama sekali lantik ketua. Pertama sekali lantik ketua. Lantik ketua. Ni abah dah meninggal ni. Jadi Alung melantik diri Alung sebagai ketua. Okey, Angah, kamu pergi hospital. Kamu pergi balik polis. Udah, okey, kamu kontak hospital, kontak pengurus jenazah. Kita bagi seorang saja. Biar dia urus jenazah, dia. Apa dia? Nanti kalau ni telefon tu telefon, dia jadi masalah. Nampak tak? Itu kita kena hati-hati. Penting sangat-sangat. Baik. Jadi sampai situ saja ibu dan ayah, insya-Allah. Pada minggu depan kita persoalan, buka persoalan. Okey. Baik, lapisan pertama, lapisan kedua. Kalau gunakan kain kapan, kain ihram, saya buat contoh. Kalau gunakan kain ihram, dia akan bertindih macam ni. Saya buat contoh. Dia kain dia tak besar, minta maaf dengan izin. Kain pertama. Kain kedua, dia tak boleh letak atas tepat. Dia kena bersilang. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Sebab kain ihram tak besar. Nampak? Dia macam ni. Dan kena ingat, kain ihram 2 lapis je. Lapisan ketiga pakai kain putih. Ustaz, 2 lapis je. Pulang. Sebab minimum 1 lapis. Minimum 1 lapis. Itu kaedah kain ihram. Boleh? Itu dia. Itu kaedah kain ihram. Kalau nak tunjukkan cara kain ihram, minggu depan saya akan buat kain ihram. Macam mana kalau nak kapalkan dengan kain ihram. Baik. Soalan lain? Ada soalan lain? Baik, kalau tak ada soalan, ayah dan ibu, insya-Allah saya mohon jasa baiklah. Minggu depan kita akan buat kumpulan. Jangan takut. Salah tak apa. Jenazah tak betul. Kalau salah Ustaz tak apa. Lagi satu, volunteer lah jadi pengurusan. Ayah, maksudnya yang dibungkus, kata ayah ingat siapa-siapa yang masa khusus tadi dibungkuskan jenazah, dia dapat 2. Tengok, dijanjikan 2. Pertama, dia ada ilmu. Yang kedua, dia ada pengalaman dikapankan jenazah. Nanti bila dia mati, kalau dikapankan jenazah dia, kalau salah dia boleh tahu, mam bawah tu tak kena tu, bawah tu tak betul tu.
Dia boleh tegur sebab dia dah ada pengalaman. Tak semua orang dapat tau. Cuma Pak Imam tu nak terima tak terima teguran tersebut, wallahu a'lam. Itu sebab penting tu. Tak semua orang dapat pengalaman tu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Jadi saya mohon minggu depan kalau boleh, jadi kita buat dalam 5 kumpulan kan. Orang perempuan, saya cuba untuk kalau yang perempuan saya akan bawa isteri saya insya-Allah kan. Kalau bawa. Jadi perempuan dekat sana, laki sini kita. Tapi kalau sekiranya isteri saya tak mazurah, saya akan bawa. Jadi ibu dapat juga. Kita belajar, tak apa belajar sikit-sikit, tak apa. Minggu depan bentang kain dulu, tak apa bentang kain. Bentang kain dulu. Oh macam ni tali, macam ni kedudukan jenazah, macam mana nak angkat jenazah daripada tepi ke sini, kaedah angkat jenazah. Penting. Kita kena tahu, tak banyak sedikit, ya. Baik, itu saya. Ya, okey. Okey, bagus, pakai celak. Okey, baik. Pakai celak ni sunnah. Pakai celak sunnah. Tetapi memakai celak kepada jenazah sekiranya, dengar ni, sekiranya tidak mendatangkan kesukaran. Sebab ada orang dia pakai celak gini ya. Belentik bagai. Pakai celak pada jenazah sekiranya tidak menyukarkan kepada si mati. Maknanya orang yang nak pakai celak tu. Nampak? Dan tidak memudaratkan, maka dibolehkan. Hukumnya apa? Harus. Pakai celak ni sunnah. Sunnahnya waktu hidup. Itu pakai serban. Pakai serban ni hukumnya sunnah. Sunnahnya waktu hidup. Apabila meninggal saja, maka sunnah itu, serban itu Nabi sendiri tidak dipakaikan serban di atas kepala. Sebenarnya para ulama mengatakan sahabat masa tu, contoh, masa nak mandikan Nabi, mereka berfikir, Nabi ni nak ditanggalkan pakaian ke tak? Kalau kita belajar sejarah, belajar sirah, kan, ketika nak uruskan jenazah Nabi, mereka berselisih, Nabi ni punya pakaian nak ditanggalkan ke tak? Nak tanggalkan tak? Maka Sayyidina Ali karamallahu wajhahu tu kan dia dapat satu hin bahawa jangan ditanggalkan pakaian Nabi. Pakaian Nabi tidak ditanggalkan demi menjaga kemuliaannya. Tak tanggalkan. Dia mendapat satu mengata tak perlu ditanggalkan, maka tak ditanggalkan pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenazah Nabi, apabila dah siap jenazah Nabi nak disolatkan, kan? Ya, maka pada ketika timbul, siapa nak jadi imam? Kerana pada mereka, sesiapa yang jadi imam imamkan solat jenazah Nabi, maka dialah yang menjadi ketua. Dialah adalah ketua. Dialah yang dia akan menjadi pemimpin. Nampak? Pada ketika itu. Lalu solat jenazah Nabi disolatkan berkali-kali. Seorang satu kelompok jadi imam. Lepas tu seorang lagi jadi kelompok jadi imam. Seorang lagi jadi imam. Seorang lagi jadi imam. Saya minta maaf ayah dan ibu, saya minta maaf sangat. Benda ni berlaku beberapa minggu lepas. Ada kematian subuh, telefon. Okey, adalah dimaklumkan ada sepulan-pulan telah meninggal dunia subuh. Jadi lepas main subuh tu, kan, kita pergi. Bila pergi rumah dia, sampai dekat rumah dia, jenazah dah siap mandi. Dah siap mandi. Dah siap kapan? Apabila dah siap mandi, dah siap kapan, orang pun dah ramai. Orang datang ni subuh. Afdolnya baca tahlil ke solat jenazah? Solat. Tahlil kemudian. Orang kita datang-datang buat tahlil dulu. Tak. Nabi suruh solat jenazah. Tahlil boleh buat tak? Boleh. Tetapi bila dah jenazah telah dikapankan, dah dimandi, dah dikapankan, jenazah dah siap lah. Apa lagi? Solat jenazah lah. Ini datang-datang kita buat tahlil dulu Pak Imam, orang ni kadang-kadang, alamak aku dah lambat ni, nak ada roti canai ni, nanti kan sejuk pula roti canai banjir pula tu. Kan kembang pula roti canai ni nanti kakak. Imam pula, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu. Kadang-kadang ada orang, dia ada urusan. Baik, kita solat jenazah terus. Solat jenazah terus. Bila solat jenazah, dah siap, okey, siapa yang nak balik, boleh balik dah. Tanggungjawab dia dah lepas.
Maka yang tinggal boleh tinggal untuk baca tahlil. Tinggal apa imam dengan Bilal. Benda ni berlaku. Bila saya datang, saya kata, dia duduk, semua datang duduk kat luar. Dia kata, kenapa? Nak buat tahlil Ustaz. Jenazah dah siap mandi. Dah siap mandi Ustaz. Jomlah kita solatkan jenazah. Datang pula seorang dia kata, kalau solatkan jenazah yang fardu nanti, fardu ni habislah jenazah nanti, solat kali kedua jenazah rugi. Mana pula datang jenazah ruginya? Fardu ayah, ini saya minta maaf. Baik, dalam mazhab saya ambil dalam mazhab Maliki, bab solat saya sentuh sekejap. Dalam bab solat, dalam mazhab Maliki, contoh, saya biasanya lepas dimandikan dekat hospital, kita dah solat jenazah dah. Lepas dah siap mandi, dah ada solat jenazah dulu kat situ dah. Sekiranya dia sebenarnya bukan fardu pada si mati. Bukan fardu, si mati dah tak ada apa-apa dah, habis dah. Terputus segala hubungan dia tak ada. Ni yang hidup ni. Bila dia kata, kalau solat kat sekarang ni nanti fardu dah buat yang fardu, nanti rugi jenazah. Rugi jenazah. Saya ni risau, saya buka balik kitab balik tu. Balik buka, cari mana yang kata rugi ni. Sebenarnya dalam mazhab Maliki, contoh kalau saya, dia macam ni. Kalau contoh saya solatkan jenazah tu, solat yang pertama saya solat berjemaah. Saya solat berjemaah. Maka dah selesai solat berjemaah untuk jenazah, maka kali kedua kalau saya nak solat, tak ada keperluan lagi untuk saya solat. Nampak tak? Itu dalam mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i, kan, banyak kali pun tak kisah. Dah solat dulu. Okey, contohlah nak buat tahlil jugalah. Kita solat dulu. Solat jenazah. Lepas solat jenazah, baik, dah siap solat jenazah, okey, balik, siapa nak balik buat tahlil. Lepas buat tahlil nak solat lagi sekali, boleh. Cuma pahalanya bagi solat pertama tu, yang solatkan jenazah, dia dapat pahala 1 qiraat. Tapi solat kedua dia tak dapat pahala 1 qiraat. Dia dapat pahala solat sunat hadiah. Kali kedua, ketiga, keempat, dia dah dapat pahala solat sunat hadiah. Dia tak dapat 1 qiraat lagi. Wah, aku tadi sembahyang 5 kali tau. 5 qiraat tak? 1 qiraat. 1 qiraat. Nak dapat lagi 1 qiraat, iring jenazah ke kuburan, dapat lagi 1 qiraat. Maka tuntutan kefarduan bagi saya lepas dah. Habis contoh kalau orang tu meninggal malam, dikapankan malam, nak solat jenazah, nanti kita kena tunggu esok ramai sikit baru dapat yang fardu. Jadi orang datang tak boleh nak semayang. Apa dia? Datang semayang. Selagi boleh semayang. Okey, esok semayang ramai-ramai, tak ada masalah. Ramai sangat ni, semayang 2 kali. Lepas semayang sekali, keluar, masuk lagi keluar, boleh, tak ada masalah. Imam yang sama, imam tu semayang 2-3 kali pun tak apa. Jadi imam 2-3 kali pun tak ada masalah. Aku dah tak boleh jadi imam, dah tak ada. Imam tu 2-3 kali pun tak ada masalah, kan? Kenapa? Dibolehkan. Dalam mazhab Syafi'i boleh, tak ada masalah. Ya, maka kita dapat pahala lagi ramai. Itu yang pertama. Yang keduanya, Ustaz, orang kata, orang tu pun orang lain kata, solat jenazah ni yang dikira 40 orang tu, kan, yang dikira 40 orang tu solat jenazah kali pertama. Kalau yang pertama kali tu 40 orang, yang kali kedua dan ketiga dah tak kira lagi. Tak ada. Dia bukan kira gitu. Dia kira solat. Okey, contoh, dah solat sekali, solat kali kedua, solat kali ketiga. Malahan dalam mazhab Syafi'i dibolehkan menunggu seketika agar ramai orang untuk solat jenazah. Itu bukan mana kita tunggu, tak boleh, ni tak ramai lagi ni, jadi kita kena tunggulah, nanti kita nak buat yang fardu. Kalau kita dah datang, kita pun ada urusan, kita solatlah dulu. Jadi saya datang masa tu, saya tengok diorang tak nak solat, jadi saya nak solat. Okeylah, macam tu saya nak solat jenazah lah dulu, sebab saya ada kuliah lepas ni. Jadi bila saya nak solat jenazah, tak apalah Ustaz, kita sekali lah Ustaz, sekalilah. Tadi kata nak buat tahlil, tak apalah Ustaz. Jadi bila kita pun semayang, lepas habis semayang, kan,
Dah sebenarnya dah. Okey, saya nak balik dulu. Rupanya semua balik. Udah ada urusan di sana. Itu sebab jangan kita memberatkan. Yang dinak tu solat. Tahlil tu kalau ada masa. Betul tak? Ya. Jadi kena faham betul-betul. Boleh tak? Jadi saya minta maaf ayah, insya-Allah. Segala yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Kita tutup kuliah kita dengan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.